Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Hari yang berbahagia ini kita lanjutkan perbahasan fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Masih lagi bab yang pertama, membicarakan tentang 7 anggota. Bab pertama membicarakan tentang 7 anggota. Fasal yang kelima. Bab yang pertama, fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Kalimah yang digunakan dan masyhur digunakan, malah Al-Quran sendiri menyebut kalimah faraj, walladzina hum li furujihim hafizun, dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kalimah faraj merangkumi kemaluan bagi lelaki dan kemaluan bagi perempuan. Menjelaskan hal ini Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan bahawa masyhur menggunakan kalimah faraj yang membawa erti kemaluan, sama ada kemaluan lelaki maupun kemaluan perempuan. Dan kemaluan yang dimaksudkan di sini baik kemaluan hadapan, qubul, begitu juga kemaluan belakang, dubur. Qubul hadapan, dubur belakang. Jadi kalimah faraj itu, dengan kata lain kalimah yang telah dimasyhurkan, merujuk kepada kemaluan lelaki maupun kemaluan perempuan, kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dhaif, kalaupun tak boleh dijadikan sebagai hujjah, tapi hadis itu menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrifkan makna faraj. Ya, kerana Rasulullah sebut faraj itu adalah baina sya'bain, di antara 2 sya'bain, 2 cabang, merujuk kepada kaki kanan dan kaki kiri, punggung kanan dan punggung kiri. Jadi betapa adabnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut baina sya'bain, di antara 2 sya'bain, di antara 2 cabang, kerana disitulah memulakan 2 cabang. Cabang yang pertama kaki kanan dan cabang yang kedua kaki kiri. Ada maksud menjelaskan kepada kita bahawa disitulah kekuatan manusia, disitulah kehebatan manusia, disitulah
maruah diri manusia. Sebab itu faraj Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di antara dua cabang kaki kanan, kaki kiri. Disitulah kemuncak kekuatan yang ada pada diri manusia. Begitu juga disitulah merupakan maruah bagi diri manusia itu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia faraj bagi engkau. Allah Ta'ala menjadikan ia faraj bagi engkau akan faraj kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan faraj itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Artinya, berkahwin oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak-anak, maka bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperakukan betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangga-bangga dengan umatnya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berbangga dengan umatnya ketika seluruh umat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Disitulah Rasulullah melahirkan kebanggaan kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan sebagai ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang menjadi contoh kepada umat nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, ummatan wasata. Oleh kerana umat Nabi Muhammad ini umat yang menjadi contoh kepada umat nabi-nabi yang lain, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpilih sebagai umat yang terutama dan yang mula-mula akan diberi penghormatan, memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umat yang pertama menjalani hitungan hisab nanti di hari akhirat. Umat nabi-nabi, rasul-rasul yang lain terpaksa menunggu, menanti giliran. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga-bangga dengan umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan umatnya itu umat yang ramai, berhimpun di perhimpunan mahsyar, umat yang ramai. Ia membuktikan bahawa umatnya umat contoh, apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala beri penghormatan khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakkan umatnya itu umat yang ramai? Kenapa? Apabila umat Rasulullah SAW ini umat yang ramai, membuktikan bahawa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat contoh, umat terbaik, kerana umat manusia yang berjaya memanfaatkan
anggota yang paling utama, iaitu kemaluan. Anggota kemaluan itu dimanfaatkan sebagai bukti umat Muhammad itu umat yang benar-benar bersyukur, memanfaatkan kemaluan yang diberikan untuk untuk melahirkan seberapa ramai umat. Dengan kata lain, terpelihara daripada umat yang tidak mensyukuri, malah menyalahgunakan kemaluan yang diberikan. Maka kemaluan yang diberikan dimanfaatkan, disyukuri, hasilnya umat yang ramai. Hasilnya umat yang ramai. Itulah kebanggaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangi apa yang berlaku kepada umat nabi-nabi terdahulu, berlaku satu persepsi, satu idea yang jahat, iaitu mereka gunakan kemaluan untuk kepuasan nafsu syahwat, tapi bukan kemaluan itu dimanfaatkan untuk membanyakkan bilangan umat. Kemaluan itu diguna pakai semata-mata memenuhi nafsu dan syahwat, waliyazubillah, bukan bermatlamat untuk meramaikan umat. Sebab itu sebut sahaja kemaluan, ada di situ tata cara penggunaannya melalui saluran syarak, iaitu pernikahan. Datang hadis Nabi, tanakahu, berkahwinlah kamu, bernikahlah kamu, tanasalu, kamu mendapat anak-anak. Itu yang Rasulullah mahukan sebagai tata cara yang memenuhi kehendak syarak. Baik, umat nabi-nabi terdahulu yang salah gunakan kemaluan, bukan untuk membanyakkan zuriat dan umat, tapi memuaskan nafsu. Umat-umat terdahulu itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti umat kepada seorang rasul, Nabi Allah Lut alaihi salam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, apabila mati manusia, yakni anak Adam, nescaya putus oleh amalnya manusia, putuslah amalnya si anak Adam itu, melainkan daripada 3 perkara. Pertama, wakaf, amalan berwakaf. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan ilmu tersebut. Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya, bagi kedua ibu bapanya. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili setelah datangkan kepada kita hadis yang pertama riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, berhubung memanfaatkan anggota kemaluan
ya, agar melahirkan umat yang ramai, yang menjadi kebanggaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kemaluan itu dijaga, dipelihara melalui tata cara syarak, iaitu pernikahan. Baik, setelah menjelaskan hadis yang pertama, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili mendatangkan lagi hadis riwayat Imam Muslim, menyatakan bahawa manfaat yang amat besar yang akan diraih dan diperoleh apabila kemaluan itu dimanfaatkan mengikut jalan syarak, iaitu menghasilkan zuriat. Zuriat yang diharapkan, zuriat yang merupakan anak-anak yang saleh. Ya, anak yang saleh ini, apa kriteria anak yang saleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan? Ya, anak yang saleh itu dijelaskan seorang anak yang beriman. Sebab itu diterjemahkan ketiga anak yang beriman. Setelah anak itu beriman, menjadi orang yang beriman, ya, nak dapatkan istilah anak yang saleh itu, yad'ulah, mendoakan kedua ibu bapanya. Cukup. Jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan, kita kata, syarat yang banyak. Ya, dua je, anak yang beriman dan anak yang mendoakan kedua ibu bapanya. Ya, habis kalau anak tu tak mendoakan, paling tidak anak itu mendoakan, itu paling tidak. Tapi apabila anak tu sendiri sudah melakukan amal kebajikan, anak tu sendiri melakukan amal saleh, anak tu sendiri melakukan amal ibadah, kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia di alam barzah tetap meraih, memperoleh daripada amal kebajikan, amal saleh, maupun apa yang disebut amal ibadah yang telah dikerjakan oleh anak-anaknya yang hidup di muka bumi. Paling tidak si anak itu mendoakan kedua ibu bapa. Apatah lagi, ni namanya disebut dalam ilmu mantik, disebut dengan istilah fahwal khitab. Kerana dalam menjelaskan sesuatu kalimah itu, dia ada istilah yang disebut dengan mafhum, dan mafhum ni ada dua, mafhum muwafaqat dan mafhum mukhalafah. Dalam nak menjelaskan apa yang Rasulullah sabdakan di sini, apabila kita melihat mafhum muwafaqat, apa yang boleh kita fahami daripada sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'ulah, anak yang mendoakan kedua ibu bapanya. Yang kita faham muwafaqat, makna yang tersurat, sekurang-kurang amalan anak yang menjalani hidup di muka bumi itu sekadar mampu mendoakan kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Maka
dalam mafhum muwafaqat tu dia ada pecahan lagi, fahwal hitab. Apa tak lagi kalau anak itu melakukan amal ibadah, pasti ibu bapanya yang telah meninggal dunia meraih sama. Apatah lagi anaknya di dunia, di muka bumi, melakukan amal jariah, melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, pasti ibu bapanya yang telah meninggal dunia meraih, memperoleh. Doa tu dikira sekurang-kurang, ataupun orang Melayu kata paling tidak. Paling tidak. Ya. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita matlamat. Apa matlamat? Apa matlamat penjagaan daripada anggota yang terpenting, iaitu kemaluan. Manfaat daripada matlamat daripada kemaluan itu menghasilkan zuriat. Daripada zuriat itu lahirlah zuriat yang saleh. Zuriat yang saleh itu nanti menjadi pembela kepada keluarganya. Itu nilai, dan itulah kebanggaan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada datangkan hadis kursi, firman Allah melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'nati tablughu sabi'a minal waladi. La'nati tablughu sabi'a minal waladi. Laknatku berterusan berpanjangan sehingga 7 keturunan. Laknatku berterusan berpanjangan kepada 7 keturunan. Laknati tablughu sabi'a minal waladi. Laknatku berterusan berpanjangan sehingga 7 keturunan. Ini persoalan apa ni? Persoalan apabila disalahgunakan kemaluan. Apabila kemaluan itu disalahgunakan, dizalimi. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila disalahgunakan, perzinahan zuriat, perzinahan itu menerima kesan buruknya sehingga 7 keturunan. Ada pernyataan daripada tokoh-tokoh ulama, antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, menyatakan bahawa khawatir apabila seorang itu berzina, tabiat buruk zina itu akan diwarisi sehingga 7 keturunan. Kenapa begitu? Ini dia. Sebab itu ialah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili, dia meletakkan fasal yang kelima pada menyatakan tentang faraj, satu penjagaan penting terhadap anggota yang sememangnya, anggota yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus terang sebut kalimah tu. Wallazina hum li furujihim hafizun. Dan Allah sebut juga ahsanat farjaha. Terang dan jelas.
Kerana anggota yang paling banyak disalahgunakan, yang membawa kepada satu, kita kata, musibah yang amat besar, laknat, sehingga berterusan, berpanjangan 7 keturunan. Daripada itu lahirlah hukum dalam hukum jenayat Islam. Ya, maka adanya di situ hukum yang disebut hukum hudud, had. Kita akan menyatakan direjam sampai mati, tak kesian ke? Bukan soal itu. Kena faham angkara apabila kemaluan itu tidak disyukuri. Baik, berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Ini jelas. Jadi siapakah Ibnu Hajar di sini? Ibnu Hajar di sini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Ulama hadis bermazhabkan Syafi'i, yang masyhur dengan karangan kitabnya Fathul Bari, ada di situ. Fathul Bari, syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari. Tiada segala amalnya yang jahat baik. Betapa maha pengasih penyayangnya Allah untuk umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kebaikan, dengan kata lain, sama ada amal kebajikan, amal saleh, amal ibadah, akan dikongsi sama, dimanfaatkan bersama oleh zuriat keturunan. Wah, bila anak, cucu, cicit melaksanakan, sama ada amal ibadah, amal jariah, amal saleh, si ibu dan si ayah dapat manfaat bersama. Pun begitu, amal kejahatan tidak. Amal kejahatan tidak. Amal kejahatan tidak. Kalau si anak yang melakukan, anak yang menanggung sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, soal kejahatan tanggung sendiri. Jangan salahkan mak bapa, jangan salahkan keturunan. Tapi bahana dia boleh diwarisi. Tabiat jahat tu boleh diwarisi sehingga 7 keturunan. Kesan dia tidak. Tabiat tu, tabi'i tu. Datanglah pepatah Melayu. Ini simpulan bahasa ke peribahasa? Bapak borek, anak rintik itu simpulan bahasa ke peribahasa? Tapi hebat orang Melayu yang memahami maksud hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak borek, anak rintik. Apa? Bapak kencing berdiri? Lupa. Cikgu kencing berdiri. Oh, tu cikgu. Allahu Akbar. Masya Allah. Kesimpulannya hebat orang Melayu. Maka janganlah benci orang Melayu.
Kerana Perdana Menteri orang Melayu. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj, kemaluan kerana kegunaan dunia, iaitu bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan hasil jima itu melalui pernikahan yang sah lagi halal, yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala ayat 46 suratul Kahfi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Artinya, bermula harta benda dan sekalian anak pinak itu perhiasan hidup dunia. Allah Subhanahu wa taala isytiharkan dua ni, al-mal, harta benda, mata benda. Yang kedua, al-banun, anak pinak. Apakah nilai harta benda dan anak pinak? Nilai harta benda dan anak pinak itu merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, dah wafat 800 tahun yang lalu, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan, mengklasifikasikan, klusterkan, darjatkan dua benda ini, harta benda dan anak pinak, sebagai perhiasan hidup di dunia. Maka kita kena faham apa tujuan perhiasan. Untuk apa berhias? Tujuan perhiasan supaya manusia mendapat kegembiraan. Manusia gembira melalui penglihatan matanya. Dia melihat, dia gembira. Dan untuk apa berhias? Untuk mendapat kepuasan. Berhias untuk mendapat kegembiraan, berhias untuk mendapat kepuasan. Juga melalui deria penglihatannya. Dia lihat, dia akan rasa puas. Apabila manusia dapat kepuasan, maka manusia itu pastinya mendapat apa yang disebut kebanggaan dalam hidupnya. Jadi datanglah istilah kelazatan, kepuasan, apatah lagi yang disebut kegembiraan. Itulah dia nilai hidup di dunia. Hidup di dunia ni tak ada erti kalau tak gembira. Manusia yang tak gembira, dia akan berputus asa. Apabila dia tak gembira, kecewa, dia berputus asa. Pastinya dia mahu agar dia segera menamatkan kehidupan di dunia. Dia dah kecewa. Begitu juga kalau manusia itu tak mendapat kepuasan, dia tak rasa puas, maka dia tak dapat rasa kelazatan dan kemanisan hidup. Selagi itulah manusia yang tidak mendapat kepuasan, maka selagi itulah dia ada satu sifat, sifat loba. Dia berbeza dengan tamak.
tamak loba. Loba tu maknanya dia tetap mengejar, menjejaki sesuatu sehingga dia dapat kepuasan. Itu istilah yang perlu kita fahami. Jadi menjelaskan di sini harta bahaya kalau tidak ada kepuasan. Begitu juga anak kalau tak ada kepuasan. Nanti manusia akan bertindak seperti binatang, loba. Wal-i'yadzu billah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 14 surah Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Artinya, dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak baik. Maka inilah dia apa yang disebut sebagai tabi'i manusia. Manusia tu dilahirkan dengan ada keinginan. Ada keinginan. Apa yang manusia ingini, apa yang manusia ingini itu dua. Manusia kalau lelaki, dia memang ada keinginan dengan perempuan. Dan seorang manusia memang dia ada keinginan memiliki anak pinak. Jadi itu lumrah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, arba'atun qad furiga. 4 perkara ini Allah Ta'ala telah sempurnakan ketetapan pada setiap insan. Selagi namanya manusia, dah ada 4 ketetapan dari Allah atas setiap diri manusia. Yang pertama, al-khalqu. Yang kedua, al-khuluqu. Yang ketiga, ar-rizqu. Yang keempat, al-ajalu. Baik. Yang pertama, al-khalqu, tentang kejadian dan kelahiran. Allah yang tentukan siapa yang dilahirkan dari kalangan umat manusia. Ya. Kedua, Allah juga yang tentukan. Berhubung tentang al-khuluq. Al-khuluq ini akhlak dan tabiat serta keinginan. Manusia itu dia dah ada keinginan dia sendiri. Dia dah ada keinginan dia. Lelaki keinginan pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Ya. Begitu juga soal anak. Siapa pun nakkan anak. Istilahnya. Kerana itulah dia 2 nilai yang akan memberi nilai perhiasan hidup. Perhiasan ni untuk apa? Untuk manusia dapat kegembiraan dalam hidup. Untuk manusia dapat kepuasan dalam hidup. Bagaimana ulama-ulama terdahulu menafsirkan? Sama ada ayat 46 suratul Kahfi, ayat 14 surah Ali Imran. Al-Syaikh Al-Imam
Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Baik. Yang ketiga, ar-rizqu, rezeki. Yang keempat, ajal. Itu nantilah kita bahas. Kita nak bahas yang kedua tu, al-khuluqu. Al-khuluqu, kerana nak perlu dijelaskan tentang kedudukan al-khuluqu, tabiat, keinginan lumrah yang ada pada diri manusia itu sendiri. Kerana inilah nanti kita bahas lagi panjang kan. Tiba-tiba dia lelaki, dia tak ada keinginan pula pada perempuan, keinginan dia pada lelaki pula. Ini yang perlu. Ini satu cabaran. Dia perempuan, dia tak ada keinginan kepada lelaki-lelaki, dia ada keinginan pula kepada perempuan. Wah, apa ni sebenarnya? Dia sudah bertentangan, berlawanan dengan tabi'i. Tak apa, kita akan bahas kemudian perkara tu. Bermula mensyukurkan akan ini anggota memelihara daripada yang diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan bahaskan lagi kemudian. Sebelum mengakhiri, maknanya dah kita jelaskan tentang apa makna faraj itu sendiri. Yang mana Rasulullah SAW menyebut baina sya'bain, yang terletak di antara dua cabang. Dan istilah faraj itu sendiri, kerana kalau sebut faraj itu, kata Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, membawa erti faraj itu merupakan rongga. Tetapi rongga yang terletak di antara dua cabang, kaki kanan, kaki kiri. Dan setiap rongga untuk manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Bila adanya rongga, ianya adalah merupakan lubang yang ada di situ satu laluan. Jadi rongga, lubang, dia mesti ada penutup dia. Contohnya dua mata. Dua mata lubang tau, dan dua mata adalah rongga, dan dia ada penutup dia, kelopak mata. Telinga, rongga kan, telinga rongga. Kerana disebut lubang telinga, dan dia ada kelopak dia, iaitu dua coping telinga, dan ada anak telinga. Begitu juga disebut hidung. Hidung ni dua lubang hidung, dan dia ada penutup hidung tu sendiri. Apa penutup hidung? Sebab itu hidung tu dia ada binaan dia. Dia ada mancung ke tak, batang hidung. Dia ada batang hidung. Dan bila ada batang hidung, ada di situ dua ni sini. Nak menjelaskan, rongga ada lubang, ada kelopak. Begitu juga mulut. Mulut rongga kan, dia ada penutup dia. Dah dibahaskan benda tu.
Dan begitu juga kemaluan. Kemaluan dia adalah rongga lubang dan dia ada kita kata kelopak penutup dia. Tetapi untuk manusia ini yang nak dibezakan dengan haiwan, sebab itu adanya istilah berkhatan. Wallahu a'lam bisawab. Dah 2 kali kita akan bahaskan kenapa datang istilah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.